A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana pada kali ini kita dapat bersiaran lagi untuk siri yang ke 18, tak silap, siri ke-16. Kita sambung untuk hari ini ialah mengenai ketokohan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dalam bidang hadis ataupun dalam tokoh hadis atau al-muhaddisah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah terkenal sebagai perawi hadis, iaitu dia merupakan satu kedudukan yang tinggi yang mengangkat martabat beliau sebagai ilmuwan muslim yang banyak menyumbang kepada penerusan ilmu-ilmu Islam, terutama periwayatan hadis yang melibatkan hukum hakam. Disebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengambil periwayatan secara terus daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Fatimah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Usay bin Hudair, Juzamah binti Wahab dan Hamzah bin Amru radhiyallahu anhum. Contohnya ialah sebagaimana disebut bahawa riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari daripada ayahnya, sekiranya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi persoalan tentang hadis, kami akan bertanyakan Aisyah radhiyallahu anha kerana kami mendapati ilmu padanya. Dan disebutkan lagi satu iaitu berkata Asy-Sya'bi apabila Masyruk meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah berkata padaku seorang wanita yang shadiqah, iaitu anak kepada seorang yang siddiq, iaitu kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dibersihkan namanya dari 7 petala langit. Jadi di situ kita nampak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai perawi hadis secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memainkan peranan yang besar dalam menyebarkan ilmu yang bersumberkan hadis yang sahih. Ini telah menyuburkan tradisi keilmuan Islam yang bersumberkan wahyu dan Al-Quran dan hadis. Ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mula meriwayatkan hadis sebelum bergelar isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Antara hadis yang diriwayatkan ketika itu ialah hadis penurunan wahyu pertama, iaitu 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq di Gua Hira. Dengan hadis yang begitu panjang, hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih masing-masing. Dan disebutkan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu an juga meriwayatkan hadis-hadis tentang doa-doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang diriwayatkan oleh daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ialah doa keluar dari tandas. Ini kita boleh lihat daripada Jami' At-Tirmizi, nombor 7. Doa berlindung daripada seksa kubur, iaitu kita boleh lihat kepada Sahih Muslim, Kitab As-Salat dan Sahih Muslim, dan juga bab zikir sesudah solat daripada Sahih Muslim, hadis ke-542, sahabat boleh lihatlah. Dan doa berlindung daripada Dajjal diriwayatkan juga oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha daripada dalam Sahih Muslim. Begitu juga dalam Sahih Muslim bab berlindung daripada azab api neraka, iaitu hadis nombor 544. Doa meminta ampun dan perlindungan daripada Allah, iaitu daripada Sahih Muslim juga. Direkodkan dalam Sahih Muslim.
Dan juga bab doa meminta ampun dan perlindungan dalam hadis nombor 2326. Termasuk juga doa ketika melihat hujan dalam Sahih Bukhari nombor 979. Ini bab doa ya. Dan dalam bab solat pula, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga ada meriwayatkan perihal kaedah melakukan solat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini direkodkan dalam hadis Muslim, bab sujud yang sempurna nombor hadis ialah 449. Begitu juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rakaat dan sujud yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, bab doa ketika rakaat nombor hadis ialah 455. Di sini kita tak sebut hadis kerana kita nak melihat ketokohan ataupun kepakaran Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah bab doa ya. Begitu juga disebutkan dalam bab doa sebelum salam, ada juga dalam hadis. Dan amalan-amalan solat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti solat sunat fajar, solat sunat duha, solat qiyamul lail terdapat dalam hadis Muslim terdapat hadis yang direkodkan oleh Muslim nombor 692 dan bab solat fajar. Begitu juga solat malam dan witir direkodkan dalam hadis Sahih Muslim nombor 709 bab solat malam dan witir. Mengenai istiqamah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan solat malam ada direkodkan dalam hadis Muslim. Bab apabila ketiduran atau sakit dan kaedah solat duduk dan juga direkodkan dalam hadis Bukhari, kitab solat al-firash iaitu solat duduk nombor 372. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga turut meriwayatkan sebuah hadis menceritakan keadaan para muslimat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke masjid dalam keadaan mereka menjaga diri mereka daripada fitnah, terutama dari segi pakaian. Hadis ini menjadi dalil kepada pengharusan para muslimah menyertai kaum muslimin menunaikan solat berjemaah di masjid. Ini direkodkan dalam hadis Sahih Bukhari iaitu bab kitab solat, bab nombor hadis ialah 362. Mengenai puasa, Aisyah radhiyallahu anha juga telah tidak ketinggalan meriwayatkan beberapa hadis mengenainya. Contohnya puasa hari Ashura dalam hadis direkodkan oleh Sahih Muslim dalam kitab bab puasa dan bab Ashura. Solat dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, itu dalam hadis Sahih Muslim nombor 1882 dan bab solat tarawih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dan bab mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan iaitu dalam hadis Sahih Muslim, bab siam. Begitu juga bab haji juga ada diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bab haji dan umrah dalam kaedah tahallul wanita haid dan nifas dalam Sahih Bukhari. Itu semua diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha juga selaku isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan pemerhatian terhadap sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau meriwayatkan hadis seperti berikut. Saya baca yang maknanya saja. Riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk memilih antara dua pilihan, yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang termudah di antara keduanya. Tetapi seandainya akan menimbulkan dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang paling menjauhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan pembalasan kepada sesiapa kerana kemahuannya sendiri, kecuali ketika kehormatan Allah dilanggar. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan membalas penghinaan itu semata-mata kerana Allah. Ini boleh diripa pada hadis Sahih Bukhari, kitab Ahadits Al-Anbiya nombor 1492. Bermakna di sini nak ditunjukkan bagaimana
hadis ini menunjukkan riwayat yang dibawa oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bagaimana pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah terhadap perintah Allah. Lalu disebutkan tadi bahawa kalau diberi pilihan, Rasulullah akan pilih dua pilihan, antara yang mudah diambil yang termudah. Tapi kalau yang menimbulkan dosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling menjauhi dosa. Ini yang perlu kita ikuti. Rasulullah tidak pernah melakukan pembalasan kerana kemahuannya sendiri. Tapi kalau dilanggar kehormatan Allah, maka Rasulullah akan membalas penghinaan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an juga termasuk beberapa peristiwa yang berlaku dalam rumah tangga beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pun ada yang disebutkan. Contohnya ialah contohnya hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min qadah. Aku dan Rasulullah SAW mandi dari satu bekas air yang sama. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi sumber hukum yang membenarkan suami dan isteri mandi bersama sebagai jalinan kasih sayang yang diharuskan oleh syarak. Contoh lain pula ialah hadis Nabi SAW mencemburi para isteri baginda SAW ketika sedang haid. Ini menunjukkan mencemburi, ya, menunjukkan pengharusan melakukan selain daripada jima' dengan isteri yang sedang haid. Bukan cemburu, ya, silap. Iaitu Nabi SAW bercumbu, cium pada isteri baginda ketika sedang haid. Ini dalam Sahih Muslim, iaitu bab kitab haid nombor 240, menunjukkan pengharusan melakukan bermanja dengan isteri. Yang dilarang ialah jima', bersetubuh dengan isteri yang sedang haid. Apabila melibatkan hal ehwal wanita pula, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sering menjadi perantara di antara para muslimat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hal yang berkaitan dengan masalah wanita seperti haid, istihadah, nifas dan lain-lain yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perantaranya Aisyah akan para muslimat sahabiah akan tanya Aisyah radhiyallahu an, dan Sayyidah Aisyah akan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Sahih Muslim nombor 282. Terdapat juga hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an tentang perkara yang dibenarkan bagi perempuan dalam keadaan haid, termasuk perkara yang melibatkan hubungan di antara suami isteri. Dan hukum wanita haid tidak perlu qada solatnya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Itu yang ni terdapat hadis riwayat Aisyah tentang perkara yang dibenarkan bagi perempuan dalam keadaan haid, termasuk perkara yang melibatkan hubungan isteri. Yang dilarang ialah bersetubuh, yang lain boleh, ya. Jadi itu contoh bagaimana kepakaran dan kedalaman ilmu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dalam bidang hadis mengenai bab-bab hukum dan juga menceritakan tentang ibadah Rasulullah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, ya, itulah insya-Allah nanti kita akan masuk pula kepada dalam bidang fiqh, ya. Dalam siaran akan datang kita akan bincang bab fiqh, dan sama-sama kita doakan semoga Allahumma rzuqna lailatul qadr wa waffiqna liqiyami lailatul qadr. Ya Allah, rizkikan kami temu dengan Lailatul Qadar, dan wa waffiqna, diberikan hidayah kepada kami untuk melakukan qiyam dan ibadah pada Lailatul Qadar. Jadi tak guna kalau jumpa saja Lailatul Qadar tapi tak buat ibadah. Sebab tu kita doa Allahumma rzuqna lailatul qadr wa waffiqna liqiyami lailatul qadr, iaitu ya Allah, rezekikan kami Lailatul Qadar dan diberikan taufik untuk bangun, untuk qiyam, untuk melakukan ibadah malam Lailatul Qadar.
selamat mengerjakan ibadah puasa. Hari ini dah 11 hari puasa. Jadi itulah saja, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.